Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazrika. Ini agenda awani menjelang Pilihan Raya Negeri Sabah yang akan berlangsung pada 26 September 2020 dan tarikh-tarikh penting sudah pun diumumkan, dikongsikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya bagaimana Pilihan Raya ke-16 Sabah akan berlangsung. Tetapi pada malam ini kita akan memfokuskan apakah suara anak muda Sabah, kerana ini penting bagaimana dalam era abad ke-21 dan dengan segala polemik politik yang berlaku pada hari ini, adakah suara anak muda wajar diberi perhatian dan diletakkan di tempat yang sepatutnya, kerana pelbagai isu berlegar di kalangan anak muda Sabah. Generasi ini penting untuk menjadi generasi pemimpin masa depan Sabah. Jadi bagaimana suara anak muda ini didengari? Jadi di talian melalui Skype pada hari ini saya bersama dua orang anak muda aktivis yang begitu aktif dalam Parlimen Digital untuk Negeri Sabah dan juga Undi 18. Jadi bersama saya sekarang saudara Shan Gom, Parlimen Digital dari Parlimen Penampang di talian sekarang. Apa khabar Shan? Kabar baik. Baru saja pulang dari Kuala Lumpur ya Shan? Ya, baru saja landed hari ini lah. Minta maaf tak sempat berjumpa di Kuala Lumpur, tapi kami berskype melalui Skype pada malam ini untuk mendapatkan pandangan Shan tentang Pilihan Raya Negeri Sabah dan juga seorang lagi anak muda, saudari Mahira dari Undi 18. Apa khabar Mahira? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kedua anak Sabah yang bersama saya pada malam ini. Suara anda pastinya akan menjadi bagaimana kita membaca suara anak muda Sabah yang lain menjelang Pilihan Raya Negeri ini. Jadi Shan, mungkin saya mula dengan Shan dahulu. Bergerak ke hadapan untuk menjadikan suara anak muda relevan dalam kempen Pilihan Raya Negeri kali ini. Kerana kita tahu Pilihan Raya kali ini amat signifikan kepada anak muda, bukan sahaja kepada anak muda yang berada di Sabah, tetapi ratusan ribu yang berkelana ataupun mencari rezeki di luar Sabah, terutamanya di Sarawak dan juga di Semenanjung Malaysia. Jadi bagaimana pandangan Shan, terutamanya dalam mendekati isu-isu yang begitu dekat dengan anak muda? Jadi mungkin sebagai permulaan, apa dimensi, perspektif, naratif yang sepatutnya anak muda bagi isyarat kepada pemimpin politik dan juga pemain politik untuk Pilihan Raya Negeri Sabah kali ini? Okay, terima kasih atas soalan itu. Saya berasa bahawa sebenarnya di Sabah ni semakin diwar-warkan bahawa anak muda ni banyak masalah dengan pembelajaran online. Sebagai seorang student sendiri yang sedang belajar di KL tapi terpaksa balik di Sabah untuk belajar sebab semua online kan. Memang internet di sini, internet akses memang terhad. Kalau dilihat beberapa bulan lalu, seorang pelajar UMS, Viviana Mohsidin, terpaksa panjat atas pokok untuk cari talian. Jadi internet akses adalah satu isu yang sangat-sangat dekat dengan hati orang-orang di Sabah, especially orang-orang muda lah. Dan satu lagi isu yang saya berasa amat prihatin dengan adalah kos yang tinggi, kos hidup yang tinggi di Sabah. Sebab saya dari Penampang dan Penampang ni macam dekat 30 minit ataupun 20 minit saja dari Kota Kinabalu. Tapi kos hidup di Penampang juga tinggi. Tapi walaupun kos hidup dia tinggi, tapi kami punya peluang pekerjaan memang rendah. Banyak orang muda Sabah terpaksa pergi ke Semenanjung untuk cari pekerjaan dan ini membuat satu talent drain yang akan yang terpaksa banyak orang muda ini terpaksa pergi di Semenanjung untuk belajar ataupun untuk bekerja. Dan ini sangat susah sebab kalau jauh dari family pun susah, terus kena hidup sendiri, jadi independent. Orang-orang muda dari usia mungkin 18 tahun terpaksa juga pergi untuk cari makan, untuk hidup, untuk bagi balik dengan bagi semua ni gaji dengan balik dengan family di Sabah lah. So saya rasa kalau especially kepada ahli-ahli politik di sana, kalau ingin mendekati hati orang muda di Sabah kan, kena dulu tackle dengan ni peluang pekerjaan. Sebab peluang pekerjaan ni memang kami di Sabah ni memang susah mau carilah peluang pekerjaan. Banyak kami terpaksa keluar. Okey, Shan tunggu di talian. Kita nak tanya juga pandangan Mahira tentang benda yang sama ataupun perkara yang sama. Apa yang ingin didengar oleh Mahira dalam kempen politik Pilihan Raya Negeri Sabah? Terima kasih atas soalan tu. Saya rasa untuk election ni,
selain apa yang Shan telah katakan tadi, saya rasa infrastruktur asas dalam kalangan belia, terutamanya dalam kawasan pedalaman, saya rasa benda tu masih lagi kurang, ya. So amat sukar untuk mereka mengakses, even dari segi nak pergi hospital pun susah, nak pergi sekolah pun susah. Kalau benda-benda asas begini pun belum dapat improve, sukar untuk mereka go through their daily life macam tu. So selain itu, saya rasa selain juga pengangguran, saya rasa gaji minima, which is result of apa yang Shan cakap tadi lah. Gaji minima dekat Sabah sangat sikit, tapi kos untuk hidup adalah sangat tinggi. So benda tu amat sukar, especially untuk belia-belia dekat Sabah lah. So saya rasa itu antara isu-isu yang ahli politik perlu dengar. Ya, bagi Mahira, kerana ini perkara yang asas sekali berkaitan dengan peluang pekerjaan, gaji minima, penyediaan infrastruktur yang selesa, bukan hanya untuk anak muda tetapi saya rasa keseluruhan rakyat Sabah, kerana kita tahu negeri Sabah begitu luas. Selepas memasuki Malaysia, isu infrastruktur menjadi isu besar yang tidak pernah selesai sehingga hari ini. Bagaimana suara ini perlu didengari oleh pemain politik, kerana kita tahu janji ini setiap kali pilihan raya itulah yang dijanjikan. Kalau boleh saya katakan, setiap kali pilihan raya ia menjadi seolah menjadi satu jenaka. Satu pilihan raya, satu tiang elektrik akan diletakkan di kampung tersebut ataupun pipe air yang akan disambungkan, tetapi pipe-nya sudah ada tetapi airnya tak tahu bila akan disambungkan. Jadi itulah dimensi ataupun perspektif warga Sabah terutamanya apabila mendengar janji-janji pemain politik. Tetapi mengapa kali ini janji tersebut tidak boleh dilaungkan lagi, tidak boleh dijadikan sebagai bahan jenaka, dan rakyat Sabah terutamanya anak muda perlu berkata tidak kepada kempen-kempen dan janji sebegini. Pandangan Mahira. Saya rasa untuk election season ni, mood orang muda dah berubah. Saya rasa rakyat dekat Sabah pun dah berubah. Sebab election ni dia sangat berbeza dengan yang sebelum ini, sebab orang dah tahu and orang ada informasi, dan semua informasi tu boleh didapati dalam internet, like it's at the tip of your finger. So saya rasa sekarang orang lebih tahu pasal benda-benda ni, lebih nak mengkritik pemimpin-pemimpin di bahagian mereka. So even though dulu warisan kerajaan yang sebelum ini telah, or even yang sebelum-sebelum ini, berdekat-dekat sebelum ini telah menjanjikan pelbagai benda kepada pengundi, tapi mereka sekarang lebih tahu dan lebih macam mana cakap, they are more critical, lebih critical terhadap ahli parlimen ataupun orang yang mereka undi. So saya rasa itu perbezaan sekarang lah. Ya, bagi Sean sendiri, untuk memberikan kataupun accountability kepada pemimpin politik, ia memerlukan satu literasi politik di kalangan anak muda sendiri. Ya, betul. Semua maklumat itu boleh diperolehi di dalam talian, melalui digital, melalui sosial media dan sebagainya. Tetapi akhirnya isu bread and butter, isu berkaitan kelangsungan hidup begitu dekat. Sebab itu kita lihat setiap kali pilihan raya, janji-janji ini mudah sekali dilaungkan, diberikan dalam kempen pilihan raya. Tetapi bagaimana kita memberikan accountability ataupun justifikasi tanggungjawab itu perlu ditunaikan, amanah itu perlu ditunaikan. Bukan selepas pilihan raya selesai, mereka berpolitik lagi, dan akhirnya itulah yang dihadapi oleh rakyat Sabah. Lompat parti, bubar Dewan Undangan Negeri, mereka tukar parti lain dan sebagainya. Tetapi rakyat tidak perolehi apa-apa. Jadi bagaimana accountability dan rasa kebertanggungjawapan yang besar perlu diberikan kepada pemimpin politik yang akan dipilih nanti. Sean? Okey. Saya rasa accountability itu memang susah
Sebab sebenarnya kalau manusia pun kan manusia boleh buat apa-apa, kita tidak boleh tahan mereka daripada buat apa-apa saja yang mereka mahu. Tapi sebagai orang muda dan dalam pilihan raya snap election ini lebih daripada 50% adalah dari kalangan orang muda. Orang muda ni kita seharusnya keep tabs, kita seharusnya selalu cek social media, selalu cek apa yang mereka buat, apa yang kita punya, apa kami punya ahli-ahli politik sedang buat dalam parlimen ataupun dalam komiti mereka sendiri. Jadi sekiranya mereka tidak menunaikan tanggungjawab mereka, kita seharusnya voice out, kita seharusnya memberitahu mereka tentang opinion kita orang. Bukan saja dari social media, kita juga boleh dalam segi menulis surat ataupun pergi dengan mendekati mereka sendiri. Saya tahu sebagai seorang muda memang susah. Sebenarnya di Sabah sendiri, kebanyakan orang-orang yang lebih tua selalu cakap yang orang muda ni tidak payah faham, tidak payah tahu tentang politik. Kita belajar saja, tidak payah, semua tu memang susah. Belajar saja, dapat kerja, baru cakap tentang politik. Tapi sebagai seorang anak muda sendiri, saya berasa inilah masa kita, masa orang muda Sabah untuk faham tentang politik. Bukan saja tentang politik setempat, tapi politik seluruh negara. Sebab politik ini membentuk cara hidup kita. Bukan tidak kira kalau kau, banyak orang fikirkan kalau kau bercakap tentang politik, kalau kau faham politik, kau terpaksa, kau kena suruh jadi politician, kena suruh jadi ahli politik. Tapi itu bukan sebenarnya case yang sebenar. Jadi accountability itu terpaksa kita seharusnya memberi pencerahan kepada ahli-ahli golongan muda dulu. Dan saya juga berharap bahawa lebih ramai golongan muda akan bertanding dalam Dewan Undangan Negeri ini supaya seorang orang muda akan lebih diwar-warkan di negeri Sabah. Bagi Sean sendiri, hasrat untuk melihat lebih ramai anak muda dijadikan calon dalam pilihan raya negeri kali ini, tidak kira apa pun parti, bagaimana? Adakah harapan itu dapat direalisasikan dari pandangan Sean sendiri? Adakah anak muda wajar diberi peluang dan parti politik perlu meletakkan anak muda lebih ramai, sekurang-kurangnya lebih 40% ataupun 50% dalam senarai calon kali ini? Ya. Saya rasa itu sangat relevan untuk meletakkan golongan orang muda dalam Dewan Undangan Negeri, dalam calon lah, bukan calon. Hal ini kerana kita harus faham bahawa dalam masa hadapan negeri Sabah ini terletak dalam tangan orang muda. Jadi kalau orang muda sekarang tidak ada wakil di Dewan Undangan Negeri, jadi macam mana kita mau untuk memajukan negeri? Sebab kebanyakan isu-isu orang muda ni hanya orang muda yang akan faham. Sebagai contoh isu kos hidup, sebagai contoh isu peluang pekerjaan yang rendah. Kan memang golongan muda yang rasa yang semua ini. Dan saya rasa memang sepatutnya ahli-ahli politik, parti-parti politik harus meletakkan banyak-banyak lagi. Sekurang-kurangnya mungkin lebih ramai dari yang sebelumnya ialah. Saya rasa kalau 50% itu mungkin harapan yang sangat tinggi. Tapi kalau boleh diperkatakan 30%, begitu pun sangat bagus sudah. Bagi Sean sendiri, apakah cara yang terbaik untuk memberikan pelan ekonomi yang baik kepada anak muda Sabah? Mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Sabah antara negeri terbesar dalam pengeluaran komoditi kelapa sawit, tetapi industri hiliran tidak banyak di Sabah berkaitan dengan sawit. Isu berkaitan dengan industri-industri perkhidmatan yang lain, kita masih terlalu bergantung kepada industri pelancongan yang tidak memberi impak tinggi ataupun memberi gaji yang lebih tinggi kepada anak muda Sabah. Kita tahu ratusan ribu ataupun puluhan ribu graduan yang akan keluar dari pengajian tinggi di Sabah, UMS dan seumpamanya. Tetapi akhirnya apabila mereka bergraduan, mereka tiada kerja. Jadi apa yang wajib ataupun apa yang dimahukan oleh anak muda kalau peluang pekerjaan itu dapat diwujudkan di Sabah? Okey. Saya rasa kalau
saya rasa kita harus tukar mindset orang muda dulu di Sabah. Sebab kiranya Sabah ni memang banyak pertanian, memang banyak aktiviti pertanian. Tapi orang muda di Sabah ni, mereka muda seringnya fikir kalau pertanian tu kena pandang rendah orang yang kerja di pertanian. Jadi the first approach is saya rasa kita harus mengubah mindset ini, iaitu mungkin dari media digital ataupun dari segi workshop dan program. Yang juga berkaitan kepada approach saya yang kedua, iaitu untuk memberi pelatihan kepada orang muda, especially in terms of yang ni pertanian lah. Sebenarnya peluang pekerjaan itu kebanyakan bergantung kepada kerajaan negeri sendiri. Sebab kerajaan negeri harus pull in investors untuk meningkatkan industri pertanian di Sabah. Tapi sekiranya kerajaan negeri Sabah tidak mempunyai tidak mempunyai banyak inisiatif, jadi memang peluang pekerjaan itu rendah dan ini sangat membebankan terutamanya di Sabah sebab kita memang banyak pertanian, memang banyak kita punya peluang untuk mengembangkan lagi aktiviti pertanian. Ya. Okey, mungkin Mahira, apakah peluang lain yang perlu diwujudkan untuk anak muda Sabah dalam sektor pekerjaan? Mahira. Saya rasa saya setuju dalam aspek pertanian, tapi saya rasa tidak cukup support structure untuk menolak pemuda dan belia untuk ambil opportunity ini. Saya rasa kurangnya latihan dan juga dari segi, sebab kita tahu yang banyak rakyat di Sabah, especially golongan muda yang baru nak menceburi bidang ini, tidak mempunyai kos yang cukup untuk menceburi bidang ini. So saya rasa dari segi monetary wise, latihan, training, saya rasa benda itu perlu wujud dahulu untuk menolak anak muda untuk mengambil this opportunity. Ya. Ya, bagi Mahira, Sabah banyak keistimewaan yang mungkin tidak ada di negeri lain, terutamanya di negeri-negeri Semenanjung, dan kedaulatan wilayah Sabah diiktiraf dalam perjanjian MA63 dan ini sentiasa menjadi modal politik. Pemain politik suka jual benda yang sensasi biarpun kita tahu ini menjadi hak Sabah sekian lama. Bagaimana kewilayahan kedaulatan Sabah ini perlu dihormati dalam masa yang sama meningkatkan taraf hidup yang sepatutnya diperolehi oleh anak Sabah. Mahira. Ya. Saya rasa ini adalah isu yang anak muda sepatutnya dan juga perlu tolak ke depan, dan juga ahli-ahli politik juga perlu tolak ke depan. Tapi pada masa yang sama saya juga merasakan anak muda juga perlu keep the leaders accountability kepada politician supaya benda-benda ni akan dapat dilaksanakan, dan apabila dapat dilaksanakan akhirnya mereka tidak mengeksploitasi result of this policy. So ya, memang betul benda ini adalah isu yang patut kita perjuangkan, yang patut kita perjuangkan, patut kita tolak ke hadapan. Tapi pada masa yang sama saya juga merasakan pengundi harus memastikan ahli politik juga melaksanakan dan juga tidak mengeksploitasi apa yang pengundi mahu. Bagi Mahira, untuk memastikan kelestarian hak hasil mineral komoditi negeri Sabah tidak disalahgunakan, tidak ada berlakunya ketirisan, tidak berlakunya rasuah, terutamanya di kalangan pemain politik dan juga mereka yang cuba merampas hak rakyat Sabah. Jadi bagaimana signal ataupun isyarat pilihan raya kali ini wajar diberikan kepada mereka yang akan membentuk kerajaan selepas ini? Saya rasa, and especially dalam politik Sabah, kami memerlukan ahli politik yang lebih transparan kepada pengundi-pengundi, yang sentiasa ingin berkomunikasi kepada pengundi-pengundi mereka. Sebab sebelum ini kita melihat ahli-ahli politik hanya membuat polisi ataupun polisi tanpa memberitahu dahulu intipati sesebuah polisi itu, dan saya rasa terdapat banyak miscommunication antara pengundi dan juga pembesar-pembesar ataupun ahli politik dekat Sabah. So saya rasa komunikasi adalah amat penting dan juga transparansi
between ahli politik dan juga pengundi. So itu yang patut mereka communicate kepada pengundi pada pilihan raya ini, yang mereka akan sentiasa ingin memberitahu apa yang terjadi kepada pengundi. Dan akhir sekali mungkin Sean, apa fungsi ataupun peranan yang akan dimainkan oleh ahli Parlimen Digital Sabah untuk pilihan raya kali ini? Okay. Kebanyakan ahli Parlimen Digital adalah telah terdiri daripada undi Sabah. So kami masuk undi Sabah lah. So kami telah macam tolong-tolong dalam undi Sabah. So undi Sabah ini merupakan inisiatif dari undi 18 yang di mana saya dan Mahira dua-dua termasuk dalam undi Sabah. Jadi dalam undi Sabah ni kami akan share konten-konten, infografik, webinar dan juga video-video yang menarik tentang sistem demokrasi khususnya dalam negeri Sabah. So kami harap dalam cara ini kami akan memberi lebih banyak tentang kefahaman politik kepada ahli-ahli muda di Sabah, ahli-ahli muda di Sabah lah ya. Ya, bagi Sean sendiri untuk menggalakkan anak muda turun datang ataupun balik ke kampung untuk mengundi, biarpun SPR tidak mengizinkan untuk pengundi luar kawasan untuk melakukan undi pos misalnya, tapi apakah langkah-langkah bagi mereka boleh pulang dalam era pandemik COVID-19 ini? Pandangan Sean? Sebenarnya kan memang susah lah sebab flight ticket, kalau especially dari Semenanjung mau flight pergi Sabah, memang flight ticketnya mahal. Dan saya rasa memang banyak orang akan tidak pulang untuk mengundi atas hal ini. Tapi saya berharap bahawa orang muda harus faham bahawa kita mengundi ini bukan selalu, mungkin mungkin once in every 4 years begitu. Ikut dia punya politik kan. Jadi saya rasa bahawa kita harus ada tanggungjawab sendiri untuk pulang ke kampung-kampung untuk pergi mengundi. Kita boleh menggunakan masa ini untuk berjumpa dengan family juga. Tapi saya berasa bahawa saya harap bahawa mungkin pihak penerbangan akan menurunkan harga tiket, especially during election season lah, supaya lagi ramai orang muda Sabah, orang-orang yang di Semenanjung ataupun di Sarawak untuk balik ke Sabah untuk mengundi. Mungkin akhir sekali Mahira, inisiatif undi Sabah. Ya, undi Sabah memang sangat banyak program yang kita akan adakan untuk mengisi jurang pengetahuan dalam kalangan pengundi, bukan sahaja belia tapi juga masyarakat Sabah setempat. So kami akan mengadakan webinar dan juga interaction melalui social media antara pengundi dan juga kami sendiri untuk memberitahu semua pengetahuan ini, especially when it comes to mengundi untuk voting sendiri. Dan saya merasakan, saya berharap pengundi muda terutamanya akan balik ke Sabah sebab kita yang akan menentukan nasib politik di Malaysia ini. Terima kasih Mahira. Terima kasih Sean Gaum, ahli Parlimen Digital dari Penampang dan juga aktivis undi Sabah dan juga undi 18. Menarik sekali, dan Esrawani terbuka memberi peluang kepada undi Sabah untuk bersama-sama dalam platform kami dalam kempen menuju pilihan raya negeri Sabah. InsyaAllah kita akan terus berinteraksi ya Mahira dan Sean, sama ada melalui laman sosial dan juga melalui 501 Esrawani ini. Itu sahaja agenda Awani pada malam ini. Kita terus berinteraksi dalam Sabah Memilih. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.